صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengacara majlis, Ustaz Umar, ashabul fadail. Semoga majlis ini dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tajuk ataupun isu yang telah ditugaskan kepada saya untuk hari tajuk Allah atau penuduhan terhadap Allah semsing atau mencarut ini sebenarnya perkara yang amat berat untuk diselesaikan dengan baik, dan bukan masa yang selama 1.5 jam boleh kita selesai. Sebab perkara yang seumpama ini bagi saya ialah melibatkan bukan hanya setakat akidah, malah dia akan melibatkan perkara-perkara yang melibatkan hukum-hukum yang lain, termasuk hukum-hukum akhlak dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebab bagi kita ahli sunnah wal jamaah yang berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah dan caranya, malah bagi orang yang beriman kata ahli sunnah wal jamaah dan mereka yang yakin terhadap kebesaran Allah dan kesucian Allah sebagai khaliqu kulli syai', sebenarnya kita tidak layak untuk nak menyebut sesuatu penghinaan atau mana-mana sifat, mana-mana ukuran yang terdapat dalam kepala kita sebagai manusia, sebagai perkara makhluk yang baru terhadap kesucian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebanyak mana ilmu kita dalam kita nak mengenali Allah itu kita tahu, tapi bila sampai kepada kita nak mengukur ketinggian kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin sampai. Malah ahli sunnah wal jamaah dalam kitab Syarahul Aqidah At-Tahawi dan banyak lagi kitab-kitab lain, dia bagi amaran kepada kita selain daripada Al-Quran memberi amaran. Mana dia tu orang lain. Ya. Dia kata apa dalam segi kaedah dia? Tentang kecerdikan kita, kepintaran kita untuk nak mengukurkan Allah itu siapa, selain daripada Al-Quran dan hadis. Ahli sunnah berpandu kepada Quran dan hadis. Dia kata man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Sesiapa sahaja yang cuba nak menterjemahkan atau nak memberi makna Allah itu dengan makna yang dipaham oleh yang ada pada akal manusia, maka orang itu keluar daripada Islam, kafir. Itulah ulama tafsir baik, ulama tauhid baik, dia terjemahkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha walladzina yulhiduna fi asma'i wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'mal. Daripada kesimpulan di ayat ni, ulama tauhid khususnya ahli sunnah wal jamaah sangat-sangat mengambil perhatian yang cukup sensitif bila dia terjemahkan Asmaul Husna. Kalau kita Jawi pun begitu, Arab pun begitu, dalam semua daripada bermula daripada dulu sampai sekarang, orang yang beriman kepada Allah yang Maha Suci dan yang pernah membaca Al-Quran keseluruhan dan memahami Al-Quran secara mendalam mengikut kaedah-kaedah Al-Quran, dia tidak pernah menyebut perkataan yang menyinggung subhanallah amma yasifun. Dia tidak pernah menyinggung, tidak pernah ternampak dalam kepala atau tidak
tersentuh tentang Subhan. Sebab itulah bagi mereka yang beriman diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya setiap kali lepas sembahyang mereka tu menyebut Subhanallah. Lepas tu pujilah kepada Allah, bihamdihi, Allahu Akbar. Siapa yang menyebut 33 kali kalimah-kalimah ini, dijamin dosanya diampun walaupun sebanyak buih laut. Begitu tinggi kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi duka cita kepada masyarakat, bukan masyarakat ini, masyarakat kita di Kelantan, tapi masyarakat dulu di zaman selepas berlakunya Yaumut Tahkim di mana, di Iraq kata silap saya kan. Di situ sudah berpecah, orang mengeluarkan pendapat mengenai Allah sendiri, Muhammad itu sendiri, malah Sayyidina Ali pun dikafirkan oleh segulungan mereka yang mempunyai kepentingan pribadi dan kelompok. Maka berlaku sampai ke hari ini. Maka saya percaya yang mengatakan Allah itu samsing bukan kerana mereka tidak faham kepada, ataupun mungkin mereka kabur, tapi kabur dengan Al-Quran, tetapi dikuasai ilmunya oleh kepentingan mati atau oleh kerana kejahilan yang melampau lah boleh disebutkan, maka berlakulah di kalangan masyarakat kita Allah itu samsing, Allah itu mencarut. Sedangkan itu perkataan yang cukup jejek, cukup hina kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini sebenarnya kalau ada yang kata begitu, maka orang inilah bagi saya lah mengikut hadis yang saya baca di hari kiamat nanti. Kata dalam satu hadis Ibnu Qayyim, wa husira yaumul qiyamah ma'anirun. Dia akan dibangkit di akhir hayat kerana sama-sama dengan Raja Rom yang nama Nerun. Tadi yang bisa sebab saya sebut. Oleh itu saudara-saudara sekalian, dalam Al-Quran bila saya tengok ulama mengkaji tentang Allah ini, yang saya dapat daripada Al-Mu'jan Al-Fadhil Quran, kalimah Subhana ada 40 kali. Selain daripada kalimah Sabbih, Sabbaha, Tusabbihu, Musabbihi, Musabbihun. Ada lebih kurang, maaf tak betul, lebih kurang 84 kali kalimah tasbih. Langit bumi menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kehinaan. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita harus berhati-hati. Dan saya pernah menangis di rumah saya, di depan murid-murid saya. Ada saudara-saudara saya mati di kapan dengan cara Islam, tapi masuk kubur dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu perkara yang memang realiti daripada tahun 60-an sampai ke hari ini. Lebih-lebih lagi di Mani Urai baru-baru ini. Bila kita masuk di cucu puteri, maaf saya sebut, pria, ada keluarga saya jawab, dan saya tak pergi suruh orang lain. Dia kata sama air di sini, sebab selagi kata dia tu guru ada ni, saya tidak dengar siapa-siapa. Tengok. Jadi saya istilah kepada orang-orang yang lagu ni, kerana silap je tu guru bagi fatwa sejak tahun 60 sampai ke hari ni. Orang ni dia makan doya, bukan tak makan isi, tapi dia makan sapa apa kulit-kulit. Kalau kita tanya, "Gua nak makan kulit ni?" Dia kata, "Bang, sepuluh doya juga, boleh kau makan." Dalam hal agama pun begitu, saudara-saudara. Dalam hal agama begitu sekarang. Sebab itulah perkara ini amat sensitif besar kepada kita, orang yang tahu kalau tidak mengambil tahu.